Good afternoon, Tom. How are you going today? Oh, well, thanks, Patrick. Very good. Yeah, it's so good to see you again. It's been like 5 months since we last met, I think. Yeah, it was back in May that I was actually here. Right. I came to visit you guys in May. That was during the Hari Raya. Okay. Yeah, I remember that Hari Raya, yeah. Yeah, Sometime in May. sometime in May. Yeah. Hmm. Dah lama tak jumpa Kak Riza. Itulah. Kalau macam mana tak jumpa, tapi selalulah kita call. Ya. Relation tu tetap baik. Ya, itu yang paling mustahak. Mustahak tu. Ya. Jadi, okey, kita mula cerita sikit dengan topik-topik yang kita nak bincang hari ini. Ya. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. So, ni petang semalam saya dapat berita tergempar Parlimen dekat Malaysia dibubarkan Itulah. dan PRU ke-15 akan berjalan sekejap lagi. Ayah saya terus dia telefon balik dekat adik perempuan dia, makcik saya lah, dekat Puchong, tanya apa yang sedang berlaku dekat Malaysia sekarang lah. So makcik saya dia balas, dia jawab, itulah keadaan ekonomi masih tak berapa elok. Masing-masing tengah bau pulih daripada keadaan COVID yang melanda. Ya, dan banyak yang telah berlaku lah kebelakangan ni. Maklumlah dah berapa dah bertukar Perdana Menteri 3 orang. Ya. Kita kelakar ya. Dan banyak cerita yang kita dengar kebelakangan ni. Ni pula ada berita tergempar semalam nak adakan PRU, dan masing-masing kita faham, kita tahu bahawa hujung tahun ni itulah musim tengkujuh dekat Malaysia. Jadi itu yang heran, tak sampai 5 tahun dah Parlimen dah dibubarkan. Selalunya 5 tahun kita ikut biasalah, setiap yang kita buat selalu kan. Ini dah lah tak sampai berapa tahun dah 3 Prime Minister. Cuba tengok, saya rasa macam ada sesuatu yang tak betul. Dan benda ni semua tunjukkan bahawa kerajaan yang ada pada hari ini masih gagal lah, masih tak berjaya untuk melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Itulah masalah dia macam ni. Cuba kita ingat zaman dulu yang mana UMNO, berapa lama dah UMNO conquer Malaysia. Ya. Walau apa pun dia orang tak suka macam dia orang hentam sana hentam sini, dia buat macam biasa juga. Ya. Sampai ke 5 tahun. Ya. Tak ada masalah apa-apa. Ini walaupun berat mana pun. Tapi ni saya agak hairan lah, agak terperanjat juga nak buat pilihan raya dalam masa musim tengkujuh. Ini macam membahayakan nyawa rakyat lah. Baru sebelum ni, tak lama sebelum ni ada bencana musibah banjir dekat Selangor. Saya ingat lagi dekat Shah Alam, dekat kawasan Taman Desa, Jalan Kerangama. Ramai yang terperangkap masa tu. Ada yang panjat ke apa ni, ke bumbung lah. Tak ada tunggu bantuan yang datang tu lambat sampai ada pekerja warga asing, warga Indonesia ke Bangsa yang turut membantu. Lepas tu ada pula kedengaran kes apa ni, sebab kebuluran, kelaparan, tak ada makanan, dia orang pecah masuk pasar raya, supermarket untuk ambil makanan dekat situ.
Baru saya rasa tak sampai, tak lama. Saya pasti tak sampai 2 tahun, mungkin setahun ke sebelum ni ada bencana banjir yang saya dengar. yang membahayakan nyawa rakyat sekarang ni nak buat pilihan raya dalam musim banjir. Saya rasa ni tak masuk akal lah. Memang tak masuk akal. Saya pun tak setuju benda ni. Kalau boleh tak perlulah pilihan kita kena semangat, kena kuat. Mana jangan dengar apa saja yang diorang bising-bising tentang bubarkan parlimen, bubarkan ini. Kalau kita diamkan diri saja, apa pun terjadi, sebenarnya kemungkinan hari demi hari kalau kita buat tak tahu juga, semangat kena kuat. Kalau demi rakyat, kita tak perlu nak bubarkan. Macam mana? Mungkin terlampau tinggi sangat tekanan dekat PM kot. Ni ada setiap parti politik sekarang ni saya tengok bermasalah. Itulah saya tengok, itulah masalah dia. Macam-macam Berkemungkinan satu daripadanya. macam-macam kita dengar. Tekanan Ada terlalu kuat. yang Datuk Seri Najib dah dipenjarakan sekarang ni. Dia saman pula pihak penjara, dia nak hadir dekat parlimen. Dan ada lagi yang sekarang ni kes dia tengah berjalan dekat mahkamah. Presiden ni siapa, Wak Jahid ni, dia baru-baru ni dia keluarkan Datuk Zarin, dia keluarkan Tajuddin Abdul Rahman. Tak betul lah tu. Dan sekarang ni dia, yang saya dengar lah, dia memang letak tekanan dekat dia untuk bubarkan parlimen. Itu salah satu sebenarnya. Supaya kes mahkamah dia nanti boleh ditangguhkan, ataupun kalau buat pilihan raya ni, kalau dia dapat mencapai kemenangan, mungkin dia dapat lepas lah daripada kes mahkamah tu. Apa-apa pun sekarang ni, memang bila kita buka je berita, banyak masalah yang kita orang dengar. Macam-macam masalah. Saya rasa rakyat perlu bijak. Rakyat kita perlu bijak. Kalau rakyat kita ni sebenarnya, bila dah satu tu satu je yang dia kata, parti yang dia tahu dah ceng je. Ini kita orang kita Melayu pula. Selalu mak saya selalu cakap, aku kalau nak mengundi, aku tak nak fikir apa. Aku tengok dah ceng, aku undi. Dia tak tahu buruk ke baik ke apa ke, dia tak tahu. Dia tahu itulah parti dia. Saya rasa rakyat perlu bijak dan perlu banyak baca, perlu fokus mana, jangan duduk saja di rumah. Sebagai suri rumah tangga, kita tak perlu hanya fokus pada rumah tangga saja. Dia kena explore, dia kena buka internet, dia kena baca apa-apa pergerakan tentang dunia ni, especially Malaysia. Sebab kita dah tahu, kita orang Malaysia, kita tahu apa pergerakan. Sebanyakan yang tak tahu ni orang kampung. Orang-orang yang orang duduk bandar ni memang dia dah tahu lah kan. Sebab bidang dia memang selalu tengok internet, jadi kan dia tahu pergerakan apa cerita dia. Sebab yang sekarang bila saya ni duduk sini, kita ni tak bisa duduk sini kan, kita yang lebih tahu tentang Malaysia daripada orang Malaysia sendiri. Mungkin lah dari segi exposure, berita-berita yang kita dapat, mungkin ianya disekat di Malaysia. Saya pun dah lama tak duduk Malaysia, jadi saya buat masa ni saya tak tahu sebenarnya apa yang sedang berlaku. Bila telefon dekat kawan, dia orang cerita ni sekarang ni memang banyak yang tak elok lah, tak berjalan dengan lancar seperti dulu. Saya bagi satu contoh, ini pada saya amat mustahak lah. Saya rasa bidang ni makin lama makin jatuh. Ni yang bidang pendidikan ni. Baru-baru ni saya terbaca siapa ni, YB Masri Malik, dia ada tulis surat. Dia minta menteri atau timbalan menteri pendidikan datang ke parlimen untuk menjawab.
tapi langsung tak ada respon. Ni apa ni, peperiksaan SRP, SPM ataupun apa-apa periksaan yang utama tu dimansuhkan dan pelajar-pelajar mendapat apa ni, kenaikan ataupun kenaikan secara otomatis. Pada saya apa yang tak betul tentang bidang pendidikan di Malaysia ni, sebagai contoh ni sebab saya ada pengalaman praktikal sendiri. Masa SPM dulu saya dapat 7A SPM. Tapi minat saya memang saya nak saya nak terlibat dalam kerjaya kejuruteraan. Tapi saya tak dapat ganjaran saya boleh dapat tempat di universiti tempatan dalam bidang kejuruteraan. Yang saya dapat berita mungkin saya akan ditawarkan akan dapat satu tempat dalam kursus sains ataupun dalam accounting. Tapi itu bukan minat saya, bukan cita-cita saya. Saya tak nak besok nanti lepas universiti kerja dalam makmal sebagai pegawai di makmal atau pembantu makmal. Memang dari masa saya sekolah menengah dulu saya ada cita-cita nak jadi jurutera. Jadi ini yang saya rasa tak betul dalam bidang pendidikan di Malaysia. Dasar pendidikan tu tak betul. Jadi pelajar yang dapat 2-3A boleh dapat tempat dalam bidang kejuruteraan di universiti tempatan. Saya ada kawan yang 2A SPM, dia boleh dapat tempat dalam kejuruteraan civil engineering, kejuruteraan awam di UTM. Padahal yang dapat 7-8A tak diberi ganjaran, mereka boleh dapat tempat. Sama juga dengan kawan saya yang ada minat-minat tertentu dalam bidang perubatan, contohnya dalam bidang actuary, dalam bidang arkitek. Terpaksa mereka mencari alternatif di tempat yang lain. Ini cuma satu contoh lah. Apa yang saya rasa tak betul. Satu lagi, bila kita dekat sini, saya tahu kilang Toyota dekat Australia ni tutup dan dia berpindah ke negara pengeluaran di mana kos pengeluarannya lebih murah. Tapi akhirnya mereka pergi ke Thailand. Saya tanya kenapa tak buat dekat Malaysia. Dan daripada jawapan daripada pakar-pakar dari Toyota yang saya dengar tu, saya fahamlah. Dan ini berkait rapat dengan kenapa pelaburan asing di Malaysia semakin menurun. Makin hari makin ramai pelabur antarabangsa yang menarik diri daripada Malaysia dan pergi ke negara jiran, contohnya ke Indonesia. So ini boleh berikan kita bayangan bahawa sesuatu yang tak betul sedang berlaku. Malaysia kena buat sesuatu dari sekarang, terutama pada kerajaan perlu, kita kena cari yang betul-betul stable. Kerajaan yang kita tak nak kerajaan yang hanya dia akan take advantage kepada orang-orang kampung. Dia menggunakan orang kampung. Jadi bila orang kampung dah tak ada masalah, jadi itu yang membanyakkan orang kampung akan support. Jadi kadang-kadang, ini saya minta maaf sebab saya pun ada pengalaman juga. Dia menggunakan orang kampung membagi sedikit duit ke apa. Jadi orang kampung dia tak kisah berapa banyak, 100-200 pun daripada dia dah banyak orang kampung. Jadi itulah yang menggelap menggunakan orang kampung untuk tujuan politiknya, untuk menjayakan politiknya supaya dia dapat banyak apa orang kata, macam mana kita nak cakap kalau untuk mendapatkan banyak dia
susah nak cakap macam mana kan. Orang lah dapatkan banyak sokongan. Macam tu maksud dia. Banyakkan sokongan. Jadi dia menggunakan orang kampung. Orang yang sekarang orang dah pandai-pandai. Jadi orang kampung lebih banyak daripada orang-orang yang pandai-pandai ni sekarang. Boleh saya tengok. Dalam cucuk rantau yang kampung-kampung ni, orang tak tahu tau. Ya dia tahu. Itulah saya cakap dengan tadi. Contoh mak saya. Dia hanya tahu parti politik tu satu saja. Jadi semua orang kampung tu yang orang kampung yang tak berpendidikan, yang dah orang kata umur dah tua, dia akan menggunakan orang yang macam tu. Jadi itu yang banyakkan sokongan. Satu daripada dia. Jadi pada kita yang dah ada educated sedikit, ada pelajaran, jadi kita boleh berkembang tu. Sebab itu kita kata sekarang kita kena banyak masuk dia, orang-orang kita Malaysia ni kena pandai, kena cari jalan untuk macam mana caranya kita nak bercakap pada orang kampung. Dari situlah salah satunya parti yang saya kata parti Malaysia ni, yang saya tak tahu, UMNO lah, saya minta maaf lah. Dia akan menggunakan semua pada orang yang kampung. Orang-orang yang sekarang ni tak ada. Dia akan cari yang parti yang baru, parti yang rasa selamat bagi dia orang. Sebab tu sekarang Malaysia menjadi sebegini. Inilah satu contoh yang jelas lah. Jelas. Perbezaan. Contohnya perbezaan keadaan politik di Malaysia banding dengan kita dekat Australia. Jauh sangat beza. Sini saya rasa lebih pada rakyat, dia tak nak dengar orang politik dengan politik, dia tak mau dengar. Dia akan dengar pada rakyat-rakyat dia. Kalau rakyat dia tak suka. Jadi kita kena cari apa yang rakyat suka. Jadi sebab itu sini parti politik tak banyak sangat kan. Jadi you tengok macam mana sini. Tak bagus perintah dia, cari yang lain. Tak ada pula bila dah cari dapat yang ni, yang satu lagi parti cuba boykot. Sini tak ada. Kita boleh lihat semua ahli politik di sini, dia bekerja untuk rakyat. Nombor satu untuk rakyat, untuk manfaat rakyat. Yes. Lepas tu baru ada apa-apa tu baru dia boleh. Sebab itu saya salute sini. Saya pun mengikut perkembangan juga politik di sini dan juga di Malaysia. Orang Malaysia sendiri pun tak tahu politik dia macam mana. Saya sendiri tengok kadang-kadang, kau tahu tak? Tak tahu. Ada yang tak tahu. Tak. Bila saya tanya Malaysia okey tak? Semua okey, tak ada masalah. Padahal dia tak tahu. Sebab dia tak terdedah dekat. Dia tak terdedah dan dia tak pernah baca. Dia tak pernah ada perkembangan. Dia sibuk nak bekerja. Kalau dia bekerja tu saja. Dia akan fokus pada kerja. Apa pandangan Kak Fiza setuju tak kalau kita bagi peluang bagi Malaysia lah membentuk satu kerajaan yang baru yang bekerja dengan ikhlas untuk manfaat rakyat, termasuklah kalau ada pemimpin-pemimpin dari generasi yang lebih muda, yang baru, yang lebih berinovatif, yang ada pendedahan kepada masyarakat ataupun pendedahan kepada dunia politik antarabangsa, membuat satu perubahan demi untuk kebaikan rakyat Malaysia. Saya setuju sangat, Kak Fiza memang setuju sangat macam tu. Kita cari orang politik yang betul-betul berwibawa, berkaliber, hanya pentingkan pada rakyat. Jangan fikir periuk nasi dia sendiri, jangan fikir parti dia sendiri supaya nak menaikkan diri dia. Itu kita tak nak. Itu bukannya nama nak membantu rakyat. Sebab pada pandangan peribadi saya, orang politik yang tu dia cuba supaya nak menegakkan benang yang basah. Yang tu kita tak nak benda dah salah tetap salah, tapi dia cuba pusing sana pusing sini supaya menggelapkan mata rakyat, supaya rakyat yang tak tahu menahu apa-apa akan mengikut yang macam tu. Itu salah satu daripada dia juga. Bukan satu je. Banyak yang lain lagi. Saya rasa banyak masalah-masalah dekat Malaysia ni yang perlu diatasi supaya dia boleh
jalan dengan seiras dengan jiran-jiran di rantau Asia Tenggara yang saya nampak sudah mula mengatasi ataupun mengatasi Malaysia dari segi kedudukan ekonomi, dari segi kedudukan mungkin kedudukannya di bidang research, di bidang pendidikan dan sebagainya. Sebab kalau salah satu yang nak cuba kalau kita tengok betul-betul, dulu kita paling downkan orang Indonesia. Sekarang kenapa Indonesia lebih tinggi daripada Malaysia? Cuba tengok daripada dia. Sebab apa? Presiden dia bagus. Presiden dia, cuba tengok macam mana cara presiden dia memerintah. Satu dia. Kita di Australia sendiri pun kita dapat tahu Indonesia lagi orang kata bagus daripada Malaysia. Jatuh Malaysia. Selain daripada tu mana? Dia mana? Singapura pun begitu juga. You boleh tengok sendiri macam mana jatuhnya Malaysia. Malaysia politik terlalu buruk berkait dengan tahap rasuah ni. Tahap rasuah di Indonesia semakin menurun. Kalau dibandingkan dengan Malaysia, tahap rasuahnya semakin meningkat. Sekarang tambah Kalimantan sekarang akan dibuka untuk menjadikan ibu negara Indonesia sekarang. Ramai orang berdua-dua nak ke Kalimantan sekarang tu. Sebab cuba tengok. Sebab itu dia orang kena tengok, kalau tak boleh tengok dekat TV, tengok pada YouTube channel macam mana. Kadang-kadang pergerakan politik di sana pun banyak menggunakan YouTube channel. Jadi kita dapat tahu perkembangan yang terbaru. Baik Kak Fiza, terima kasih Kak Fiza. Kita ambil break, kita ambil rehat di sini sekejap. Okay.